Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kes import baru jangkitan COVID-19 dicatatkan kemarin menjadikan jumlah keseluruhan kes jangkitan di negara Brunei Darussalam kepada 225. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbar mengenai situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam melaporkan kes 225 ialah seorang perempuan berumur 37 tahun yang tiba ke negara ini dari Mesir melalui Kuala Lumpur pada 16 April 2021. Beliau tidak mempunyai sebarang tanda-tanda jangkitan. Penyiasatan dan pengesalan kontak telah mendapati 3 orang kontak terdekat bagi kes tersebut dan mereka telah diarahkan untuk menjalani kuarantin dan ujian bagi virus SARS-CoV-2. Sementara itu, 5 kes aktif masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan dengan 2 kes sembuh dicatatkan. Kesemua kes yang sedang dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan adalah dalam keadaan yang baik. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 84 kes. 430 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, 17,488 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Manakala 315 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 kepada 120,885 ujian. Makmal lanjut dan kembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Kurang 2 minggu sahaja lagi Hari Raya Aidilfitri akan menjelang. Sehubungan itu, Jabatan Belia dan Sukan dengan kerjasama Kelab Komuniti Belia Transformasi KKBT dan Pertubuhan Perkumpulan Wanita WI mengendalikan aktiviti jualan aneka kek dan biskut. Majlis pelancaran jualan kuih muih belia ke-17 berlangsung di Pusat Belia di Ibu Negara. Pelancarannya disempurnakan oleh Daeng Saidah binti Haji Wahid, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Lebih 50 peniaga tempatan di bawah KKBT dan 34 peniaga di bawah WI menyertainya dengan menjual hampir 200 pelbagai jenis kek dan biskut era 60-an dan 80-an hingga ke variasi biskut masa kini. Jualan kek dan biskut bersempena menjelangnya Syawal ini turut menjadi platform kepada para pengusaha tempatan khususnya golongan belia mengetengahkan kemahiran pengurusan perniagaan dan pembuatan kuih muih. Ia dibuka bagi kunjungan orang ramai bermula pukul 10 pagi hingga 10 malam kecuali pada hari Jumaat hanya dibuka bermula pukul 2.30 petang hingga 10 malam. Nasib anak-anak yatim di negara ini terus terpelihara dengan adanya bantuan dari pelbagai pihak seperti agensi-agensi kerajaan, swasta, pertubuhan bukan kerajaan dan orang-orang perseorangan. Lewat petang kemarin diadakan majlis penyampaian derma dan berbuka puasa bersama anak-anak yatim yang dianjurkan oleh Mira Hana Employment Agency dan Hotel Al-Afiah dengan kerjasama Jabatan Daerah Brunei dan Muara. Majlis berlangsung di salah sebuah hotel di Kiulap. Hadir Awang Misli bin Haji Abdul Karim, Pegawai Daerah Brunei dan Muara. Terdahulu majlis dimulakan dengan bacaan tahlil dan doa arwah. Majlis diselanjutkan dengan penyampaian derma kepada 50 orang anak yatim kawasan Kampung Kiulap dan sekitarnya yang disempurnakan oleh Datin Hajah Salmah binti Haji Hanafiah. Juga hadir yang dimuliakan Pihin Orang Kaya Johan Pahlawan Datuk Seri Setia Haji Adnan bin Began Pihin Seraja Khatib Datuk Seri Setia Haji Muhammad Yusof, pengerusi Hotel Al-Afiah. 20 fakir miskin dan 20 anak yatim yang terpilih dari daerah Brunei dan Muara dan daerah Tutong menerima sumbangan makanan asasi dari Persatuan Halaqah Cinta Al-Quran. Sumbangan diserahkan oleh Datin Hajah Nahriah binti Haji Hasbi, isteri Menteri Halihwal Agama. Majlis merupakan pengagihan iftar kali ke-7 diadakan oleh persatuan berkenaan. Terdahulu majlis diserikan dengan ceramah tadabbur yang disampaikan oleh Profesor Dr. Abdul Rahman Haqqi, pensyarah Fakulti Syariah dan Undang-Undang
Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA yang antara lain menyentuh mengenai ayat Al-Quran tentang menyantuni anak yatim dan keutamaannya. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan rahmat dan keberkatan. Di dalam bulan inilah turunnya kitab suci Al-Quran kepada seluruh umat manusia sebagai penyuluh dan pegangan bagi kebahagiaan hidup di dunia dan juga di akhirat. Sebagai umat Islam, hendaklah mengagungkan dan memuliakan Al-Quran dengan menjaga kesucian, membacanya serta mengamalkan ajaran yang terkandung di dalamnya bagi memperolehi ganjaran, rahmat dan syafaat pada hari akhirat kelak. Perkara tersebut antara intipati khutbah Jumaat kemarin bertajuk Fadilat Membaca Al-Quran. Dalam khutbah Jumaat juga menyentuh mengenai Hari Keluarga Kebangsaan yang disambut pada hari Ahad minggu pertama pada bulan Mei setiap tahun. Dengan tema Keluargaku Harapanku adalah diharapkan dapat membiasakan atau menyentuh semangat kekeluargaan pada masyarakat dengan tidak membelakangi dan mengabaikan mana-mana ahli keluarga yang ditimpa masalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis baginda ada menyebutkan mengenai fadilat ataupun kelebihan bagi orang-orang yang membaca Al-Quran. Antaranya pertama, memperolehi kedudukan yang tinggi di dalam syurga. Kedua, diberikan mahkota kemuliaan pada hari kiamat kelak. Ketiga, diberikan ketenangan dan kewaspadaan. Keempat, satu huruf Al-Quran yang dibaca mendapat satu pahala. Bulan Ramadan ini merupakan masa yang tepat dan sesuai untuk kita memupuk kasih sayang dan keharmonian sesebuah keluarga. Antaranya dengan mengajak anak-anak dan juga ahli keluarga berbuat amal kebajikan dan ibadat-ibadat yang lain secara berjamaah seperti mendirikan sembahyang fardu, sembahyang sunat, bertadarus Al-Quran, berbuka puasa, bersahur dan seumpamanya. Bagi mengukuhkan lagi hubungan silaturahim sesama keluarga di samping mengharap berkat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rebutlah peluang di bulan Ramadan ini untuk bersama-sama ahli keluarga kita untuk membaca dan bertadarus Al-Quran bagi meraih ganjaran pahala yang berlipat ganda. Di samping itu, kita akan dapat memperkokohkan hubungan kekeluargaan di antara kita. Bersempena Nuzul Al-Quran, Persatuan Jururawat Penjuru mengadakan majlis khatam Al-Quran bagi ahli-ahli persatuan berkenaan. Hadir Datin Paduka Hajah Suraya Nuraidah binti Abdullah yang dipertua penjuru. Majlis merupakan salah satu acara keagamaan yang dikendalikan setiap tahun oleh persatuan tersebut. Majlis diselanjutkan dengan penyerahan sumbangan kepada 16 orang anak yatim terdiri daripada anak-anak jururawat dan bidan. Lebih 60 ahli Persatuan Belia Kampung Lambak Perbekal juga mengadakan majlis khatam Al-Quran. Majlis berlangsung di Pusat Belia, Bandar Seri Begawan. Hadir Dayang Siti Seri Ana binti Haji Muhammad Yusof, pengerusi wanita Perbekal. Perbekal telah didaftarkan secara rasmi pada bulan Mei tahun 1985 dan telah bergiat aktif semula pada tahun 2000 sehingga kini. Persatuan ini juga aktif dalam menganjurkan dan menyertai pelbagai aktiviti persatuan dan kenegaraan. Bulan Ramadan merupakan waktu terbaik untuk mendidik jiwa dan rohani kita ke arah kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan ini kita bukan sahaja menahan diri daripada lapar dan dahaga, akan tetapi ibarat puasa juga mendidik kita untuk mengawal diri dan hawa nafsu. Memperbanyakkan amalan-amalan sunat juga antara yang digalakkan dilakukan semasa bulan Ramadan. Ini kerana melakukan amalan sunat khususnya di bulan Ramadan, ganjarannya adalah berlipat ganda berbanding dengan bulan-bulan yang lain. Laporannya bersama Azizi Ahmad. Menjadi amalan setiap umat Islam menggandakan pahala dan mengharapkan keampunan di bulan Ramadan dengan mengadakan perkara-perkara sunat.
Salah satu pintu yang dibuka Allah Subhanahu Wa Taala untuk meraih keuntungan besar adalah bersedekah. Di negara Brunei Darussalam, beberapa buah agensi serta perusahaan turut menyumbang derma kepada golongan yang memerlukan serta golongan kelainan upaya di negara ini. Pelbagai sumbangan dihulurkan, antaranya pengagihan makanan asasi, wang perbelanjaan serta mengadakan majlis bersungkai. Amalan ini dapat memperbanyakkan pahala kebaikan yang berlipat ganda sebagai bekal kehidupan dunia akhirat yang akan dijalani kelak. Bukan hanya bagi orang yang bersedekah, orang yang menerima sedekah juga mendapatkan manfaat kebaikan di bulan Ramadan. Beberapa ceramah dan majlis ilmu turut mengambil tempat di beberapa buah masjid dan surau di negara ini. Dengan mengadakan sesi-sesi ceramah, pendengar bukan sahaja dapat mengambil ilmu-ilmu baharu, sekaligus memperoleh pahala dalam meraih keberkatan di bulan Ramadan. Halilullah. Halil maknanya sentiasa berteman dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudah menjadi amalan umat Islam mengambil kesempatan pada bulan Ramadan yang penuh keberkatan dan rahmat untuk menanamkan tekad serta berusaha memastikan mereka dapat khatam dengan membaca serta bertadarus Al-Quran. Majlis-majlis bertadarus turut melibatkan golongan ibu-ibu tunggal serta anak-anak yatim. Ia memberi peluang kepada mereka untuk sama-sama menyemarakkan lagi bulan Ramadan melalui pembacaan Al-Quran di samping meneruskan lagi pemedulian terhadap mereka. Di bulan yang penuh mulia ini, pertandingan menghafaz surah-surah lazim juga turut diadakan. Bulan Ramadan adalah kesempatan yang terbaik bagi kita untuk memperbaiki diri dari sudut ibadat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ianya menjadi kerugian sekiranya di bulan ini kita hanya sekadar berpuasa di siang hari tanpa melakukan amal ibadat yang lain. Manfaatkanlah bulan Ramadan ini dengan ibadat dan menjadikannya sebagai penggerak yang membawa kepada perubahan yang besar dalam diri kita dan juga keluarga kita. Mudah-mudahan ibadat puasa yang kita kerjakan di sepanjang bulan Ramadan ini diterima dan mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Laporan Aziz Ahmad untuk Berita RTB.